Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Roslan dan nombor matrik saya 056079. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kaedah 31, di mana kaedah 31 ni menceritakan mengenai ijtihad tidak boleh diketepikan oleh ijtihad yang lain. Ijtihad ni berasal daripada kata kerja yajhadu ataupun jahada. Bagi ijtihad yang sah, orang yang mengerjakan ni mesti mempunyai pengetahuan yang diperlukan. Contohnya baca Quran dan Sunnah, bahasa Arab, prinsip-prinsip Islam dan juga objektif syariah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ijtihad adalah dua jenis utama. Nombor satu, mencuba untuk memahami kesan komunikasi pemberi undang-undang dalam bentuk teks Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, percubaan untuk menentukan peraturan yang berlaku untuk situasi dunia sebenar. Ada kata kunci lain untuk pepatah ni, antaranya adalah yunqadu, suara pasif, verba nakhoda, yang khidu ataupun yang khidu yang mempunyai pelbagai makna. Contohnya merobohkan, meruntuhkan, ataupun melanggar kontrak, untuk membuang atau membalikkan atau juga membatalkan hukum hakim, juga untuk memansuhkan, mengisytiharkan tidak sah. Dua kluster makna yang terakhir adalah yang paling sesuai dengan kaedah ini. Maksud keseluruhan pepatah ialah ijtihad, jika ia telah dilakukan dengan betul, tidak dapat dibalikkan atau dibatalkan oleh ijtihad orang lain atau bahkan oleh ijtihad kemudian dari mujtahid yang sama. Okey, lepas tu tak bermakna bahawa seorang mujtahid tu tak dapat mengubah fikirannya tentang isu syariah. Seterusnya, dia boleh menemui sekeping bukti yang tak pernah dipertimbangkan sebelum ni, atau dia tahu tentang keterangan tu ditafsirkan dari sudut yang berlainan, atau dia boleh mengubah fikirannya tentang pelihatan relativiti pelbagai perkara bukti. Ini hanya beberapa pertimbangan yang membolehkan seorang mujtahid mengubah fikirannya mengenai isu undang-undang. Sekiranya dia diminta untuk memerintah kes yang serupa dengan kes yang telah diketepikan sebelumnya, dia boleh mengeluarkan keputusan yang berbeza daripada keputusan pada kes yang terdahulu, dan itu boleh diterima. Walau bagaimanapun, keputusan terhadap kes kedua tak akan memberi kesan ke atas keputusannya pada kes pertama. Kedua-dua adalah sah. Maksud ini tidak hanya berlaku untuk fatwa mufti atau majlis fiqh, tetapi juga kepada keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam pertikaian atau badan penetapan standard ijtihad. Kaedah bagi sumber kaedah ni, kaedah diperolehi oleh kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Ibnu al-Sabbah meriwayatkan bahawa Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu memberikan keputusan dalam banyak kes yang berbeza dari keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu telah mengeluarkan kes-kes yang serupa. Tetapi Umar tidak membuka semula kes-kes yang telah diselesaikan oleh Abu Bakar untuk memasukkan keputusan Abu Bakar. Begitu juga Umar Ibnu Al-Khattab memberikan keputusan mengenai masalah yang berlaku di dalamnya, di mana beliau telah menyemak semula ijtihad sebelumnya dan mengatakan, itulah yang kita telah dihakimi sebelum ini dan inilah yang telah kita putuskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khadijah Hakimah binti Cik Muhammad Zaid. Nombor matrik 054836. Hari ini saya akan meneruskan apa yang dibicarakan oleh Huda sebelum ini, iaitu penggunaan kaedah 31 ini di dalam fiqh. Kaedah 31 iaitu al-ijtihadu la yunqadu bimislih. Ijtihad tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Antara penggunaan yang pertama adalah jika seseorang hakim itu berdasarkan kepada ijtihadnya memutuskan bahawa pengucapan perkataan talak sebanyak 3 kali di dalam satu keadaan adalah bersamaan perceraian pertama. Kemudian, keputusannya itu tidak akan menjejaskan mana-mana kes di mana yang terlebih dahulunya sebelum itu dia mengatakan bahawa
pengucapan 3 kali talak itu di dalam satu keadaan adalah bersamaan 3 kali penceraian. Jadi keputusannya yang terdahulu tu tidak akan memberi efek atau apa-apa kesan kepada pengucapannya yang baru itu. Yang keduanya adalah seseorang itu menunaikan solat di tempat yang baru dan dia membuat ijtihad yang arah kiblat yang digunakan itu adalah betul. Tetapi apabila dia ingin meneruskan solat yang seterusnya, dia membuat keputusan dan yakin bahawa arah kiblat yang digunakan sebelum ini adalah berbeza dengan arah kiblat baru yang dia ingin menunaikan solat itu. Jadi mengikut majoriti ulama menyatakan bahawa beliau itu tidak perlu mengulangi solat yang terdahulunya. Hal ini kerana ia akan membalikkan ijtihadnya yang terlebih dahulu dan juga sebelum dia menunaikan solatnya yang terdahulu, dia yakin bahawa arah kiblat yang digunakan itu adalah betul. Okey, yang ketiganya adalah selama berabad-abad sebelum era moden, hakim-hakim Islam secara umumnya akan mematuhi mazhab tertentu dalam membuat sebarang keputusan. Dalam prosedur kehakiman Islam, jika sesuatu atau jika satu kes ni dibawa ke hadapan hakim, setelah hakim lain telah membuat keputusan mengikut mazhab atau pandangannya, jadi hakim yang kedua ni tidak dibenarkan langsung untuk membatalkan keputusan penghakiman yang pertama semata-mata kerana ianya berbeza pendapat atau mazhabnya. Jadi yang hakim yang kedua ni tidak dibenarkan atau tidak dilarang sama sekali untuk mengubah keputusan hakim yang pertama itu semata-mata kerana ianya berbeza dengan pandangan atau mazhabnya. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan kaedah di dalam kewangan Islam. Okey, contoh yang pertama adalah jika ahli lembaga penasihat syariah memberitahu bahawa konsep tawarruk yang taatu adalah sah dan kemudiannya dia mengubah keputusannya dalam kes yang berikutannya dan menyatakan bahawa yang konsep tawarruk ni adalah tidak sah, maka hal ini tidak boleh dilakukan kerana ianya akan membatalkan keputusan yang awalnya, yang terdahulu, walaupun ianya berbeza pendapat yang kedua. Hal ini tidak boleh dilakukan kerana ianya akan membatalkan apa yang diberitahu yang terdahulunya itu. Okey, yang keduanya adalah lembaga penasihat syariah daripada Bursa Saham telah menyenaraikan sebuah syarikat ini sebagai syarikat yang mematuhi syariah. Kemudian lembaga penasihat syariah itu berdasarkan keterangan yang baharu telah mengubah keputusannya dan menyatakan syarikat tersebut tidak mematuhi syariah yang telah ditetapkan. Sebarang transaksi yang telah berlaku di antara syarikat tersebut dengan mana-mana pelanggannya itu, mana-mana transaksi yang berlaku sebelum keputusan yang baru itu dikeluarkan adalah sah. Hal ini maka para pemegang saham yang mempunyai hak untuk memperolehi keuntungan daripada syarikat tersebut sebelum keputusan yang baru itu dikeluarkan adalah sah dan mereka boleh mengambil keuntungan tersebut semasa berada dalam tempoh yang di mana sebelum keputusan lembaga syariah daripada bursa itu menyatakan syarikat itu mematuhi syariah. Okey, yang terakhir adalah sekiranya seseorang daripada badan syariah kebangsaan diberi kuasa untuk membuat keputusan secara muktamad mengenai perkara-perkara yang tidak disepakati oleh undang-undang, pendapatnya yang dikeluarkan sekali
sekali lagi itu tidak akan diterima jika ianya bertentangan dengan fatwa daripada ahli lembaga penasihat yang terdahulunya. Namun, jika dia bertentangan juga, keputusannya itu tidak akan memberi sebarang kesan kepada retroaktif. Retroaktif iaitu keputusan di dalam kehakiman atau di dalam mahkamah. Okey, secara kesimpulannya untuk kaedah 31 itu 31 iaitu al-ijtihadu la yunqadu bimislih. Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Hal ini kerana ulama tidak membenarkan kerana ijtihad yang kedua yang telah dilafazkan itu tidaklah sekuat dengan ijtihad yang pertama. Sebab itu dia tidak boleh membatalkan. Dan jika berlakunya hal yang membolehkan ijtihad yang pertama tu boleh dibatalkan oleh ijtihad yang kedua, jadi dia tidak ada apa-apa jika jadi sebab untuk menghalang ijtihad yang kedua itu daripada dibatalkan oleh ijtihad yang tiga. Dan jika hal ini berlaku dan hal ini dibenarkan, akan menyebabkan wujudnya ketidakstabilan secara besar-besaran dan akan membuatkan satu keadaan yang kucak-kacir, dan dasar-dasar yang dibuat yang mempunyai kesukaran tidak wajar haruslah ditolak. Itu dikatakan oleh ulama. Dan apabila hal ini apabila ijtihad yang kedua itu dibenarkan untuk menghalang atau membatalkan ijtihad pertama, akan menyebabkan satu perundangan Islam akan dikecil-kecilkan oleh perundangan yang bukan Islam, kerana tidak mempunyai satu kesepakatan. Secara tidak langsung akan merosakkan imej Islam yang dibawakan oleh ajaran Rasulullah SAW, dan untuk mengelakkan daripada pembalahan antara sesama Muslim. Wallahu alam. Daripada itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.